Yohanes 6. Selepas itu, Yesus pergi ke seberang Tasik Galilea, yang juga disebut Tasik Tiberias. Banyak orang mengikutnya, karena mereka telah melihat mukjizat yang dilakukannya ketika dia menyembuhkan orang sakit. Kemudian Yesus naik ke atas bukit, lalu duduk di situ dengan pengikut-pengikutnya. Pada waktu itu sudah hampir perayaan Paskah orang Yahudi. Yesus melihat di sekelilingnya dan dia nampak orang berduyun-duyun datang kepadanya. Oleh itu, Yesus berkata kepada Filipus, "Di manakah kita boleh membeli makanan yang cukup untuk semua orang ini?" Yesus mengetahui apa yang akan dilakukannya. Tetapi dia berkata demikian kerana dia hendak menguji Filipus. Filipus menjawab, "Roti seharga 200 keping wang perak pun tidak cukup untuk semua orang ini, meskipun setiap orang mendapat sedikit sahaja." Pengikutnya yang lain, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata, "Seorang anak lelaki di sini mempunyai 5 ketul roti barli dan 2 ekor ikan. Tetapi, apa gunanya untuk orang sebanyak ini?" Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Suruhlah mereka duduk." Di situ terdapat banyak rumput. Orang ramai pun duduk. Semuanya berjumlah kira-kira 5,000 orang lelaki. Yesus mengambil roti itu, lalu dia mengucap syukur kepada Allah. Kemudian dia membahagi-bahagikan roti itu kepada orang ramai yang duduk di situ. Selepas itu, dia membahagi-bahagikan ikan itu, lalu semua orang makan sepuas-puasnya. Setelah semua orang makan sampai kenyang, Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Kumpulkanlah lebihan makanan. Jangan sampai ada yang terbuang." Mereka mengumpulkan 12 buah bakul lebihan makanan daripada 5 ketul roti bali yang dimakan oleh orang ramai. Apabila orang ramai melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus, mereka berkata, "Sesungguhnya dia Nabi yang diharapkan datang ke dunia." Yesus tahu bahawa mereka akan datang dan memaksa dia menjadi raja. Oleh itu, Yesus pergi seorang diri ke daerah berbukit. Apabila hari sudah senja, pengikut-pengikut Yesus turun ke Tasik, lalu menyeberangi Tasik itu dengan perahu ke Kapernaum. Hari sudah gelap, tetapi Yesus masih belum datang kepada mereka. Sementara itu, angin kencang bertiup dan air Tasik mula bergelora. Pengikut-pengikutnya sudah berkayuh kira-kira 5 atau 6 kilometer. Ketika mereka nampak Yesus menghampiri perahu dengan berjalan di atas air, mereka sangat takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Janganlah takut, aku Yesus." Lalu dengan senang hati mereka menyambut dia naik ke perahu, dan pada ketika itu juga sampailah perahu itu di tempat yang ditujui. Keesokan harinya, orang ramai yang bermalam di seberang Tasik sedar bahawa hanya ada sebuah perahu di sana. Mereka tahu bahawa para pengikut Yesus telah bertolak dengan perahu itu tanpa dia. Kemudian beberapa buah perahu yang datang dari Tiberias berlabuh dekat tempat orang ramai makan roti setelah Tuhan mengucap syukur. Tetapi apabila mereka tidak nampak Yesus maupun pengikut-pengikutnya di situ, mereka pun menaiki perahu-perahu itu lalu pergi ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Apabila mereka berjumpa dengan Yesus di seberang Tasik, mereka bertanya kepadanya, "Guru, bilakah guru sampai di sini?" Yesus menjawab, "Apa yang aku katakan ini benar. Kamu mencari aku, bukan kerana kamu memahami maksud mukjizat yang aku lakukan, tetapi kerana kamu sudah makan sehingga kenyang. Janganlah berusaha untuk mendapat makanan yang boleh menjadi basi, tetapi berusahalah untuk mendapat makanan yang boleh memberikan hidup sejati dan kekal. Itulah makanan yang akan diberikan oleh Anak Manusia kepada kamu, kerana dia sudah dilantik oleh Allah Bapa." Mereka bertanya kepadanya, "Apakah yang harus kami lakukan untuk melakukan kehendak Allah?" Yesus berkata, "Inilah perkara yang dikehendaki oleh Allah. Percayalah kepada Dia yang diutus oleh Allah." Mereka bertanya kepadanya, "Mukjizat apakah yang dapat guru lakukan supaya kami boleh melihat
dan percaya kepada guru, apakah yang akan guru lakukan? Nenek moyang kami makan mana di padang gurun, seperti yang tertulis di dalam Alkitab. Dia memberikan roti dari syurga sebagai makanan mereka. Yesus berkata, Apa yang aku katakan ini benar. Apa yang diberikan oleh Musa kepada kamu bukan roti dari syurga. Bapa-Ku itulah yang memberi kamu roti sebenar dari syurga. Roti yang diberikan oleh Allah adalah Dia yang turun dari syurga dan yang memberikan hidup sejati kepada orang di dunia. Guru, kata mereka, berilah kami roti itu selalu. Akulah roti yang memberikan hidup, kata Yesus kepada mereka. Orang yang datang kepada Aku tidak akan lapar, dan orang yang percaya kepada Aku tidak akan dahaga selama-lamanya. Aku telah memberitahu kamu bahwa kamu sudah melihat Aku, namun kamu tidak percaya kepada Aku. Semua orang yang diserahkan oleh Bapa kepada Aku akan datang kepada Aku. Aku tidak akan menolak sesiapa pun yang datang kepada Aku, kerana Aku sudah turun dari syurga bukan untuk melakukan kehendak-Ku sendiri, tetapi kehendak Dia yang mengutus Aku. Inilah kehendak Dia yang mengutus Aku. Daripada semua orang yang diserahkan kepada Aku, tidak seorang pun hilang, tetapi Aku harus membangkitkan mereka semua pada hari kiamat. Memang inilah kehendak Bapa-Ku. Semua orang yang melihat Anak lalu percaya kepadanya akan beroleh hidup sejati dan kekal, dan Aku akan membangkitkan mereka pada hari kiamat. Orang Yahudi di situ mula bersungut-sungut terhadap Yesus kerana Dia berkata, Aku roti yang turun dari syurga. Mereka berkata, Bukankah dia ini Yesus, anak Yusuf? Kami mengenal ibu bapanya. Bagaimanakah dia dapat berkata bahawa dia turun dari syurga? Yesus berkata kepada mereka, Janganlah bersungut-sungut sesama sendiri. Tidak seorang pun dapat datang kepada Aku, kecuali Bapa yang mengutus Aku. Memimpin dia datang kepada Aku, lalu Aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Di dalam kitab Nabi-Nabi tertulis, semua orang akan diajar oleh Allah. Oleh itu, sesiapa yang mendengar Bapa dan belajar daripadanya datang kepada Aku. Hal ini tidak bererti bahawa orang sudah melihat Bapa. Hanya dia yang datang daripada Allah sudah melihat Bapa. Apa yang Aku katakan ini benar. Orang yang percaya kepada Aku mempunyai hidup sejati dan kekal. Akulah roti yang memberikan hidup. Nenek moyang kamu makan mana di padang gurun, dan mereka mati juga. Tetapi tidak demikian halnya dengan roti yang turun dari syurga. Orang yang makan roti itu tidak akan mati. Akulah roti yang memberikan hidup, roti yang turun dari syurga. Orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Roti yang akan Aku berikan itu tubuhku. Aku memberikannya supaya orang di dunia ini boleh hidup. Mendengar kata-kata ini, orang Yahudi mula bertengkar sesama sendiri. Bagaimanakah orang ini boleh memberikan tubuhnya kepada kita untuk dimakan? Kata mereka. Yesus berkata kepada mereka, Apa yang Aku katakan ini benar. Jika kamu tidak makan tubuh anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan benar-benar hidup. Sesiapa yang makan tubuhku dan minum darahku mempunyai hidup sejati dan kekal. Lalu Aku akan membangkitkan dia pada hari kiamat. Tubuhku ini makanan sebenar, dan darahku ini minuman sebenar. Sesiapa yang makan tubuhku dan minum darahku hidup bersatu dengan Aku, dan Aku dengan dia. Bapa yang hidup mengutus Aku, dan Aku hidup kerana Dia hidup. Begitu juga orang yang makan tubuhku akan hidup kerana Aku. Inilah roti yang turun dari syurga. Roti ini bukan seperti roti yang dimakan nenek moyang kamu, kerana setelah memakannya, mereka mati juga. Tetapi orang yang makan roti ini akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan oleh Yesus masa Dia mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Banyak pengikutnya mendengar kata-katanya lalu berkata, Ajaran ini terlalu sukar. Siapakah dapat menerimanya? Tanpa diberitahu, Yesus tahu bahawa pengikut-pengikutnya bersungut-sungut tentang hal itu. Oleh itu, Dia berkata kepada mereka, Adakah hal itu menyebabkan kamu tidak mahu percaya lagi?
bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia naik semula ke tempat asalnya? Yang menyebabkan manusia hidup ialah Roh Allah. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak dapat melakukannya. Kata-kata yang aku katakan kepada kamu datangnya daripada Roh Allah yang memberikan hidup. Namun ada beberapa orang antara kamu yang tidak percaya. Yesus tahu dari mulanya siapa-siapa yang tidak mahu percaya dan orang yang akan mengkhianati dia. Dia berkata lagi, itulah sebabnya aku berkata kepada kamu bahawa tidak seorang pun boleh datang kepadaku kecuali Bapa memperkenankannya. Sejak itu, banyak pengikut Yesus meninggalkan dia dan tidak mahu mengikut dia lagi. Oleh itu, Yesus bertanya kepada 12 orang pengikutnya, adakah kamu pun akan meninggalkan aku? Simon Petrus berkata kepadanya, ya Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Kata-kata Tuhan memberikan hidup sejati dan kekal. Sekarang kami percaya dan yakin bahawa Tuhan utusan suci daripada Allah. Yesus menjawab, bukankah aku memilih kamu 12 orang ini? Namun seorang daripada kamu ini syaitan. Yesus berkata-kata tentang Yudas, anak Simon Iskariot. Walaupun Yudas seorang daripada 12 orang pengikut Yesus, dia akan mengkhianati Yesus.